Sahabat sekalian, apa kata Anas? Anas berkata, tidak adalah satu hari yang paling bercahaya di kota suci Madinatul Munawwarah melainkan hari Nabi tiba di Madinah kami. Tidak adalah satu hari yang paling bercahaya di Madinah kecuali pada hari Nabi SAW tiba di Madinah kami. Dan tidak adalah satu hari yang paling gelap di kota Madinah ini melainkan pada hari baginda meninggalkan kami. Pada hari baginda meninggalkan kami. Dan kemudian Ummu Aiman ni hamba abdi milik ibu Nabi, milik bonda Nabi, Ummu Aiman. Tapi Nabi diwariskan pada Nabi bilanya Aminah wafat pada tahun pada umur Nabi 6 tahun ya, di Abuwak tu sempadan Mekah dengan Madinah. Bila diwasiatkan kepadanya Nabi merdekakan Ummu Aiman dengan cara mengahwinkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah, makna anak angkat Nabi. Seakan-akan Ummu Aiman anak angkat Nabi. Itu dapat cucu angkat Nabi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Dan Ummu Aiman pada hari wafat Nabi menangis bersangatan. Sehingga bila sahabat tanya, ni waktu bila dah lama tempoh Nabi dah lama dah tinggal, sahabat duduk bersama dan bertanya, kenapa kamu menangis pada hari wafat baginda? Apa kamu rasa? Maka orang ni pun cerita apa dia rasa. Sehinggalah ditanya kepada Ummu Aiman. Apa jawab Ummu Aiman? Dia kata, aku menangis sebab sedih berpisah Rasulullah, satulah. Tetapi yang membawa aku sedih juga ialah tak lain tak bukan, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membawa maksud kepada kita, terhentilah hubungan kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ummu Aiman. Soal Nabi wafat tu satu kesedihannya. Cuma bila Nabi wafat, kita tahu bahawa sudah terhentilah hubungan kita dengan wahyu. Hubungan kita dengan wahyu. Inilah sahabat-sahabat sekalian. Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, waktu duha sudah meninggi. Dan selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak diuruskan pada hari itu. Kerana terlalu besar musibah yang menimpanya sahabat di Madinah menjadi kebingungan. Itu yang mereka menyelesaikan terlebih dahulu isunya pengganti Rasulullah khalifah di Thaqifah Bani Sa'adah. Ni baca balik sejarah di Thaqifah Bani Sa'adah. Mereka menyelesaikan isu khalifah. Ada yang bergaduh, ada yang bertegang, sehingga kan akhirnya mereka bersetuju berbai'ah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan penafsiran apabila Abu Bakar jadi imam Nabi 17 waktu, seakan-akan Nabi isyarat Abu Bakar lah penggantinya. Lalu mereka berbai'ah pada Abu Bakar. Selepas bai'ah tu dekat maghrib dah. Jadi malamnya tak buat apa, sebab Nabi dimandikan besok pagi Selasa. Nabi kita dimandikan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu pada pagi Selasa. Dan katanya malam itu pintu rumah Nabi ditutup sampai besok. Maka besoknya mulalah dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mandi Nabi kita ni berapa ramai tuan-tuan? Berapa ramai? 7 orang. Sahabat yang memandikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seramai 7 orang. Siapa seramai 70 orang? Seramai 7 orang tu tak lain tak bukan, iaitulah pertama sepupu Nabi Sayyidina Ali, dan juga pak saudara Nabi Abbas lah. Pak saudara Nabi Abbas anak Abbas 2 orang, Fadl bin Abbas dengan Qutham bin Abbas, 2 beradik ni. Abbas, Qutham bin Abbas dengan Fadl bin Abbas. Kemudian Sayyidina Ali, sepupu Nabi.
Kemudian syukran yang kita sebut tadi, hamba abdi Nabi, yang Nabi merdekakan pun terlibat memandikan Nabi. 5. Yang keenam, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Dan yang ketujuh iaitulah Aus. Aus ni satu sahabat lah. Dan yang yang mandi Nabi ni Abbas, Qatham dengan Fadal. 3 beranak ni, Abbas, Qatham dan juga Fadal, yang tukang pusing-pusing Nabi. Pusing-pusing jenazah Nabi. Nabi dimandikan tanpa buka pakaian. Nabi dimandikan tanpa buka pakaian. Yang pusing-pusingkan tubuh Nabi ialah Abbas, Qatham dengan Fadal. Kemudian yang jiru air, siram air ke jasad baginda yang mulia itu ialah Usamah, cucu angkat Nabi, dan juga Syukran. Syukran hamba abdi Nabi tadi. Ada pun Saidina Ali, tukang gosok. Ali gosok tubuh Nabi tanpa buka pakaian. Dan Aus tadi adalah orang yang Allah rahmati dia, Allah berkati dia. Dialah orang yang menyandarkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dadanya, begitu. Pada dada disandar Nabi, sandar, pegang Nabi sandar, maka Ali gosok. Ni Aus. Ada 7 orang tadi yang kita dah sebut. Dan adalah riwayat kata syaitan ganggu sewaktu memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana syaitan iblis kata apa dia, jangan mandikan dia kerana dia sudah suci. Maka Ali mandikan juga kerana Ali tahu ni iblis syaitan mengganggu ni sewaktu pengurusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimandikan sahabat. Orang yang gali liang lahat Nabi siapa? Sahabat-sahabat sekalian, orang yang gali liang lahat Nabi siapa? Abu Talhah. Jangan lupa ya. Abu Talhah. Ulang balik tengok video kita ni 27 siri. Abu Talhah yang gali. Itu pun sahabat berbincang nak tanam kat mana? Kat bakit kah? Atau kat mana? Maka Abu Bakar, tengoklah tuan, orang paling faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sebut? Aku teringat baginda bersabda, kami para nabi tidak akan dimakamkan kecuali di tempat kami wafat. Maka sepahang Abu Bakar, begitu faham Abu Bakar, tempat Nabi baring terakhir mati kat mana? Situ, wafat situ. Okey, angkat tubuh Nabi ke tepi, gali di situ. Itu yang bilik Rasulullah, bilik Aisyah, itulah tempat Nabi terbaring. Digali oleh sahabat Abu Talhah, Allah rahmati Abu Talhah. Di bawah pembaringan Nabi diangkat, digali, kemudian ditanamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanam tuan-tuan? Tengah malam Rabu. Mana sehari semalam jasad baginda manusia selesaikan dulu isu khalifah, kemudian dimandikan pada paginya Selasa, kemudian malam Maghrib bila masuk Maghrib hari Rabu dah. Sistem perkiraan hari dalam Islam dengan Yahudi masuk Maghrib hari baru. Maka bila masuk saja Maghrib, Aisyah kata apa? Aisyah kata, kami tak tahu bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, sehinggalah dalam malam Rabu aku dengar bunyi penyodok. Aku dengar bunyi penyodok yang menimbus makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahulah aku Rasulullah tak ada dah dengan kami. Setelah aku dengar bunyi penyodok itu, tak ada dah Rasulullah dengan kami.